Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 9 akan membentangkan tentang tajuk tugasan yang telah diberikan oleh Encik Syah, iaitu penilaian terhadap bahan bantu mengajar. Jadi daripada pembentangan kami ini, kami akan sertakan bersama satu video yang telah kami pilih dan kami akan mengupas daripada video tersebut tentang kelebihan ataupun kekurangan yang kami perolehi sepanjang kami menonton daripada video yang telah diupload oleh tenaga pengajar tersebut. Okey, baik. Seterusnya, saya akan memulakan pembentangan dengan sesi perkenalan terlebih dahulu dan saya akan memperkenalkan dengan senarai nama ahli kumpulan 9. Tanpa membuang masa, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amirul Haziq dan saya akan membuka pembentangan dengan topik pendahuluan dan secara tidak langsungnya saya akan menutup pembentangan dengan topik penutup. Okey, seterusnya kita akan berpindah kepada Muhammad Aiman Ashraf dan Muhammad Aizat Fikri yang akan membentangkan tentang kelebihan daripada video yang telah kami pilih, dan seterusnya kita akan berpindah kepada Muhammad Fazrizal Akmal dan Ismail Khalid yang akan mengupas dan akan membahaskan tentang kekurangan daripada video yang telah diupload oleh tenaga pengajar yang kami pilih. Jadi seperti mana tontonan saudara-saudari tentang slide yang telah disediakan di belakang, ini adalah agenda ataupun isi kandungan sepanjang video pembentangan kami. Jadi kami akan memulakan dengan topik pendahuluan. Seterusnya kami akan memasukkan dan membentangkan tentang kelebihan alatan pengajaran yang telah digunakan oleh tenaga pengajar, dan seterusnya kita akan membahaskan tentang kekurangan alatan pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pengajar, dan kesudahannya kita akan sudahi dengan penutup daripada video ini. Sesi pembentangan kami akan dimulakan dengan sesi pendahuluan di mana saya akan menceritakan tajuk video yang telah kami pilih, durasi video berapa minit dan berapa saat, sumber media apa yang kami akses dan material pembelajaran apa yang digunakan oleh tenaga pengajar yang kami pilih. Alright. Jadi tajuk video yang telah kami pilih adalah Step by Step Muat Speaking Part 1 Individual Presentation New Format. Durasi video sepanjang tontonan kami adalah bersamaan 13 minit 28 saat. Sumber media yang digunakan adalah YouTube dan material pembelajaran yang digunakan oleh tenaga pengajar kami adalah Webex. Okay, disertakan juga dengan link video yang kami akan sertakan di bawah, di mana link video ini yang kami akan attach daripada selari dengan pembentangan yang kami akan lakukan. Okey, kita akan masuk ke bahagian pertama di dalam video ini yang akan membincangkan berkaitan dengan kriteria baik ataupun kelebihan serta ciri-ciri yang baik yang dapat kumpulan kami keluarkan daripada video bahan bantu pengajaran tersebut. Okey, ciri yang pertama yang dapat kumpulan kami lihat yang mengandungi aspek yang bermanfaat yang telah digunakan oleh tenaga pengajar di dalam video adalah yang pertama, penggunaan elemen multimedia yang sangat baik. Okey, kita tengok dulu apa itu elemen multimedia. Sebagai contoh, gambar, vektor, audio serta teks. Jadi penggunaan elemen-elemen tersebut yang sangat baik dan jelas dalam video ini membantu para penonton ataupun pelajar dalam memahami ilmu yang disampaikan oleh tenaga pengajar dengan baik dan jelas. Okey, kelebihan ataupun kriteria yang baik yang kedua yang dapat kumpulan kami keluarkan daripada video ini ialah kualiti video yang disediakan mencapai ke tahap HD ataupun High Definition ataupun kualiti yang baik. Kenapa kita perlu beri pujian terhadap tindakan tenaga pengajar dalam menyediakan video yang berkualiti tinggi? Okey, sebabnya kita sebagai penonton, kita akan lebih memilih untuk melihat video yang lebih jelas dan juga berkualiti tinggi berbanding dengan video yang lebih kurang jelas. Kita lihat perkara ini daripada perspektif pelajar. Pelajar semestinya akan memilih video yang lebih jelas untuk menjadi satu sumber rujukan mereka dalam memahami sesuatu pembelajaran.
Jadi sekiranya video yang disediakan tidak memiliki kualiti video yang baik, maka itu akan menjadi sebuah masalah kepada penonton yang ingin menonton video tersebut, kerana mereka tidak dapat untuk melihat video tersebut dengan baik. Seterusnya, kriteria ataupun kelebihan yang seterusnya dapat kumpulan kami keluarkan ialah tajuk video yang disediakan oleh tenaga pengajar terhadap video ini sangat-sangat jelas. Okey, kenapa kita katakan penggunaan tajuk video tu sebagai satu kelebihan yang ada pada video ini? Okey, kalau kita cari video-video bahan pengajaran di YouTube, sebab kita gunakan kita bincang berkaitan dengan bahan pengajaran di dalam YouTube. Okey, kita cari video pengajaran lain di dalam YouTube. Sangat sukar untuk mencari satu-satu bahan mengajar yang ada dalam YouTube, sebab kebanyakannya video yang disediakan oleh tenaga-tenaga pengajar yang lain menggunakan tajuk-tajuk yang memiliki aksara-aksara yang menyebabkan kita sukar untuk mencari video tersebut. Jadi video ini sangat jelas penggunaan daripada segi tajuknya, iaitu step by step muat speaking. Saya akan bagi peluang kepada rakan saya untuk membentangkan kelebihan yang seterusnya. Terima kasih. Baik, kita akan beralih kepada kelebihan yang seterusnya. Penggunaan audio alat bantu mengajar yang jelas dapat memudahkan pelajar untuk mendengar dengan jelas pengajaran guru tentang konsep-konsep yang penting. Ini membantu memupuk pemahaman yang baik antara pelajar dan mengurangkan risiko salah tafsir. Selain itu, guru juga menggunakan aplikasi catatan yang membolehkan pelajar melihat dengan jelas terma-terma penting dalam slide pengajaran. Melalui sistem sorotan ataupun sistem highlight, pelajar dapat mengenal pasti terma-terma penting dengan mudah, dan juga pelajar juga dapat menambah catatan ataupun teks tambahan untuk memahami secara mendalam tentang terma-terma tersebut. Penggunaan aplikasi catatan ini memudahkan pelajar dalam mengorganisasi dan menyusun maklumat dan meningkatkan kefahaman mereka terhadap subjek yang dipelajari. Kelebihan yang seterusnya, guru juga dapat menggunakan animasi yang menarik melalui penggunaan motion dalam pembelajaran. Dengan menggunakan motion dalam pembelajaran, pelajar dapat menyaksikan pergerakan yang dinamik dan berwarna-warni yang diselaraskan dengan penjelasan guru. Ini membantu menarik minat pelajar dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Visual yang menarik dan bergerak ini memudahkan pelajar untuk memahami dan mengingat konsep-konsep yang diajar. Penggunaan motion juga menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menarik perhatian pelajar. Baiklah, setelah rakan-rakan saya tadi telah menerangkan berkaitan kebaikan pada video ini, sebenarnya saya dan rakan saya seorang lagi akan membincangkan tentang kekurangan yang terdapat dalam video ini. Telah menjumpai beberapa kekurangan yang ada daripada video ini. Baiklah, pertama sekali ialah penggunaan saiz font yang agak kecil dan tidak seragam. Kenapa? Kalau kita tengok daripada video ini sendiri, font yang digunakan agak kecil dan tidak seragam. Ia akan menyusahkan para penonton yang menonton video ini untuk belajar. Mereka akan keliru dan mungkin akan salah daripada segi pemahaman mereka. Baiklah, ini adalah contoh-contoh yang kita boleh lihat seperti yang dipaparkan daripada video ini. Kita boleh lihat memang kecil dan akan menyusahkan para penonton dan pelajar yang melihat video ini. Okey, seterusnya kita boleh lihat kekurangan yang kedua daripada video ini yang kami kaji ialah penggunaan font yang tidak sesuai. Kenapa? Font yang digunakan dalam video ini, pertama sekali dah tidak seragam. Keduanya, tidak bersesuaian. Kerana apa? Kerana penggunaan font yang digunakan dalam video ini kurang jelas dan sukar untuk difaham oleh para penonton dan para pelajar yang melihat video ini. Kenapa? Font yang digunakan berbengkok-bengkok, tidak sekata, tidak terang, tidak berbentuk yang senang, yang jelas dan senang difahami oleh para penonton. Baiklah, ini antara contoh-contoh yang kita boleh lihat yang font yang digunakan memang tidak sesuai untuk video pembelajaran
oleh cikgu ini. Font mestilah berbentuk yang jelas dan boleh difahami oleh semua penonton. Baiklah, di samping itu, selain daripada penggunaan font yang kecil dan font yang tidak sesuai, kita boleh lihat selain daripada aspek itu, aspek webcam yang digunakan oleh guru tersebut memang tidak sesuai. Kenapa? Posisi webcam tidak sekata dan saiz webcam yang digunakan dalam video ini agak kecil dan ia akan mencacatkan sebuah video pembelajaran. Kenapa? Kenapa pentingnya webcam, saiz webcam dan posisi webcam yang digunakan di dalam video ini? Ia akan memudahkan pelajar melihat guru yang dia akan mempelajari dalam video ini, dan dia akan lebih memahami, akan menampakkan cikgu itu mengajar dengan lebih jelas dan lebih senang dan akan mudah difahami. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Khalid bin Muhammad Adnan akan menyambung ciri-ciri kekurangan yang terkandung di dalam video pengajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Okey, ciri-ciri yang keempat iaitu penggunaan tema warna yang tidak bersesuaian kerana terlampau cerah. Penggunaan tema warna ini amatlah penting kerana ia akan memberi fokus terhadap pelajar, dan penggunaan yang tidak bersesuaian akan mengganggu mata pelajar dan menyekarkan mereka untuk fokus terhadap pengajaran yang disampaikan. Penggunaan tema warna yang kontra atau terlalu cerah ini akan memberi kelelahan kepada mata pelajar yang menonton video tersebut. Seterusnya kita beralih pula kepada poin yang kelima, iaitu penggunaan audio background yang mengganggu pendengaran murid semasa video berjalan. Penggunaan audio background ini amatlah penting dan perlu digunakan dengan tepat, kerana jika penggunaan audio background yang digunakan adalah tidak sesuai, ia akan mengganggu konsentrasi dan fokus pelajar terhadap video pengajaran tersebut. Dan jika penggunaan audio background yang tidak bersesuaian digunakan, ia akan mempengaruhi pemahaman pelajar terhadap video pengajaran tersebut. Seterusnya kita beralih pula kepada poin yang terakhir, iaitu poin yang keenam, iaitu tiada penggunaan sarikata yang menyekarkan murid untuk memahami sesuatu perkataan yang disebut oleh guru. Penggunaan sarikata ini amatlah penting kerana jika terdapat pelajar yang mengalami masalah pendengaran, ia akan membantu pelajar tersebut untuk memahami dan fokus terhadap pengajaran yang disampaikan di dalam video. Selain itu, penggunaan sarikata ini amatlah penting kerana ia akan membantu pelajar untuk memahami jika terdapat guru yang menggunakan logat atau lenggokan bahasa yang sukar difahami oleh pelajar-pelajar. Sarikata ini juga amatlah penting kerana ia memberikan alternatif visual terhadap pelajar untuk membaca dan memahami perkara yang disampaikan oleh guru di dalam video pengajaran tersebut. Setakat itu sahaja poin-poin atau kekurangan-kekurangan yang dapat kami kupaskan terhadap video pengajaran tersebut. Telah selesai sesi pembentangan dari sudut kekurangan tadi, jadi kini tibalah giliran saya untuk menyampaikan sesi penutup, di mana secara kesimpulannya kita dapat lihat penggunaan alat bahan bantu mengajar ini secara amnya telah dilaksanakan pada peringkat global dan telah mencapai tahap transformasi yang boleh dibanggakan lah. Contoh kita tengok negara-negara luar seperti negara Jepun, negara Switzerland, negara Australia, bahkan negara-negara jiran sendiri pun seperti Singapura telah mengamalkan penggunaan alat bahan bantu mengajar ini bagi meneruskan PDPR di sekolah-sekolah ataupun di institusi pendidikan di negara mereka lah. Seterusnya, penggunaan alat bahan bantu mengajar berasaskan multimedia ini telah terbukti meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran terhadap pelajar. Contoh kita dapat lihat musim PKP. Pada musim PKP kita dapat lihat kebanyakan murid-murid dan tenaga pengajar ini
dah sebati menggunakan akses penggunaan alat bahan bantu mengajar ini untuk meneruskan PDPR pada musim tersebut. Okey, seterusnya kita dapat lihat juga penggunaan alat bahan bantu mengajar ini terdapat banyak kelebihan yang akan dinikmati oleh guru-guru dan pelajar dengan menggunakan akses teknologi ini berbanding secara tradisional. Okey, saya dapat berikan contoh seperti penggunaan Canva. Okey, penggunaan Canva, penggunaan teknologi. Dapat lihat kebanyakan guru-guru akan memasukkan nota ataupun memasukkan latihan-latihan dengan menggunakan aplikasi Canva, di mana kita dapat lihat Canva ni menggunakan motion, ada gerak sana gerak sini, ada penggunaan grafik, gambar, kartun yang menyebabkan pelajar-pelajar dapat faham tentang nota tersebut. Dan kita dapat tahu juga yang Canva ni ada mengunsurkan penggunaan warna yang menarik, di mana bagi saya dengan menggunakan aplikasi Canva ini kita dapat lihat pelajar tu tak boring. Okay, berbanding dengan pengajaran secara tradisional di mana guru-guru hanya duduk di depan, hanya membaca dan menulis di whiteboard papan putih saja dan menyebabkan pelajar boring lah daripada benda tu. Okay, akhir sekali kita dapat lihat dengan kemudahan ini secara tidak langsung purata kecemerlangan dari aspek akademik seseorang pelajar akan lebih berkesan dan cemerlang dalam jangka masa akan panjang. Okay, macam saya kaitkan tadi dengan penggunaan seperti teknologi yang kita boleh gunakan macam sekarang Canva tadi macam saya dah sebut, benda tu akan menyebabkan pelajar-pelajar akan lebih tertarik untuk mereka berkecimpung dalam akademik dan menyebabkan mereka akan cemerlang lah daripada situ kerana mereka minat untuk membaca kan, mengakses kemudahan-kemudahan yang disediakan. Jadi benda tu akan menyebabkan pelajar itu cemerlang pada jangka masa yang akan panjang. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.